Assalamualaikum murid-murid semua. Jadi pada minggu ini bertemu kita sekali lagi untuk tajuk pecahan ya. Jadi ini adalah sambungan daripada kemahiran yang lalu. Jadi untuk kemahiran kali ini ialah pendaraban nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, kalau sebelum ini kita dah belajar bagaimana mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kemudian pendaraban pecahan wajar dengan nombor bercampur, dan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk mendarab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, di sini ada contoh yang pertama. Contoh yang saya ambil daripada buku teks muka surat 26. Jadi kalau kita lihat pecahan yang diberi ialah 1/2 darab dengan 2/58. Jadi awak ingat tak lagi bagaimana caranya untuk kita melakukan pendaraban apabila melibatkan nombor bercampur? Okey, saya harap awak ingat lagi ya. Jadi caranya ialah kita tukarkan dia kepada pecahan tidak wajar ya. Jadi kalau kita lihat pecahan yang pertama ini adalah 1/2. Jadi kita tukarkan dulu kepada pecahan tidak wajar. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 adalah 3. Jadi pecahan tidak wajar kita ialah 3/2. Okey, untuk 1/2 pecahan tidak wajarnya ialah 3/2. Okey. Untuk nombor yang kedua juga nombor bercampur, iaitu 2/58. Jadi kita akan tukarkan dia menjadi nombor pecahan tidak wajar. Jadi 2/58, kita tukarkan 2/58. Okey, 8 darabkan dengan 2, hasilnya adalah 16. 16 tambahkan dengan 5 menjadi 21. Jadi 21/8. Okey, 21/8. Jadi sekarang kita telah menukarkan kedua-dua nombor bercampur ini menjadi pecahan tidak wajar. Jadi barulah kita melakukan operasi darab. Jadi kita salin semula pecahan baru kita tadi. 3/2 darabkan dengan 21/8. Okey, sama seperti kemarin yang lalu, kita akan lihat secara persilangan. Okey, kalau kita lihat di sini 3 dengan 8. 3 dan 8 tidak ada dalam sifir 3 3 dan 8 ni tak ada dalam sifir 3. Jadi kita tak boleh nak mengecilkan antara 3 dan 8. Okey, untuk 2 dan 21. 2 dan 21 juga tidak ada dalam sifir 2. 21 tidak ada dalam sifir 2. Maksudnya 21 tidak boleh dibahagi dengan 2. Jadi kita tak boleh nak mengecilkan. Jadi kalau kedua-dua nombor ini tidak boleh dikecilkan, maka kita akan terus melakukan operasi darab, iaitu pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Jadi di sini bermaksud 3 kita akan darabkan dengan 21 per 2 darabkan dengan 8. Penyebut darab dengan penyebut. Okey, seterusnya 21 darab 3 akan menghasilkan 63. 63 per 8 darab 2 adalah 16. Kalau kita lihat di sini 63/16 adalah pecahan tidak wajar. Jadi sama seperti kemahiran yang lalu, sekiranya kita dapat pecahan tidak wajar, maka kita perlu lakukan operasi bahagi. Jadi 63 bahagikan dengan 16. Okey, kita lihat dalam sifir 16. 16 darab berapa sama dengan yang boleh membahagikan dengan 63. Kalau kita tengok sini, 1 darab 16 hasilnya 16. Okey, 2 darab dengan 16 jawapannya ialah 32. Okey, 3 darabkan dengan 16. Okey, berapa? 32 tambahkan lagi 16. Sini akan jadi 8. 48.
Okey, 4 darabkan dengan 16. Jadi 48 ni kita akan tambah lagi 16. Berapa? 24, 64. Okey? 64. Jadi kita nak mencari 63. Jadi 63 berada di sini. Okey, 63 berada di sini. Bermaksud kita tak boleh ambil 16 darab 4 kerana hasil darabnya adalah 64. Jadi dia dah lebih, lebih besar. Jadi kita akan menggunakan 48. Jadi 16 darabkan dengan 3. 16 darab 3 hasilnya 48. Jadi tolakkan. Okey, ni 6 baki 5, ni akan jadi 13. Okey, sebab 3 tolak 8 tak cukup, minta dari sebelah. Jadi 6 pinjam 1 berkurang jadi 5. Jadi 13 tolak 8, 5. Okey, 5 tolak 4 baki 1. Jadi sama seperti yang lalu, nombor bulat akan jadi nombor bulat di sini, Okey, hasil bagi akan jadi nombor bulat 3, Kemudian kita tengok penyebut di sini ada 16. Penyebut asal ini 16, Jadi 16, maka jawapan di sini juga mesti 16. Jadi baki kita ini baki ini akan jadi pengangka. Dia akan jadi pengangka. Dia akan jadi pengangka. So, kita akan letak 15 di sini. Maka, jawapannya ialah 3, 15 per 16. Jadi, 15 per 16 kita tak boleh nak kecilkan lagi. Kalau boleh dikecilkan, awak kena kecilkan. Awak kena permudahkan. Beri jawapan dalam bentuk termudah. Okey, bagaimana nak mencari dalam bentuk termudah? Sama seperti saya cakap sebelum ini, dalam video yang saya sebelum ini. Kita akan cuba gunakan, bahagikan dengan sifir 2. Sifir 3, sifir 5 dan sifir 7. Jadi kalau kita lihat di sini 15 per 16, 15 tidak boleh dibagi dengan sifir 2. Dia juga, okey, jadi kalau tak boleh bagi dengan sifir 2, kita akan guna sifir 3. Jadi 15 boleh dibagi dengan 3. Tapi malangnya 16 tidak boleh dibagi dengan sifir 3. Maka kita tak boleh menggunakan sifir 3. Begitu juga untuk sifir 5. 15 boleh dibagi dengan 5. Tetapi 16 tidak boleh dibagi dengan sifir 5. Jadi untuk sifir 7, 15 bagi 7 tidak boleh dibahagi dengan 7. Maka oleh kerana sifir 2, sifir 3, sifir 5, sifir 7 tak boleh membahagi 15 per 16 ini, maka jawapan kita yang terakhir ialah 3, 15 per 16. Itulah hasil darab nombor bercampur ni, Hasil darab 1, 1 per 2 darab dengan 2, 5 per 8. Okey? Berikut contoh yang kedua yang saya ambil daripada buku teks juga. Jadi sama juga 3, 5 per 7 darab 4, 1 per 5. Jadi kalau kita lihat di sini, nombor bercampur darab nombor bercampur. Jadi cara pertama ialah tukarkan 3, 5 per 7 menjadi pecahan tidak wajar. Kita tukarkan dulu. Darab 7 darab 3, 21. 21 tambahkan dengan 5, hasilnya ialah 26 per 7. Okey, itu pecahan kita yang pertama. Kemudian 4, 1 per 5, tukarkan dia kepada pecahan tidak wajar ialah 4, 1 per 5. Jadi 5 darabkan dengan 4, hasilnya 20. 20 tambah 1, hasilnya 21 per 5. Okey, jadi kita dah ada pecahan yang baru. Barulah kita salin semula untuk selesaikan. Jadi sekarang 26 per 7 didarab dengan 21 per 5. Okey? Okey. Sama seperti tadi. Jadi kita tengok 26 dengan 5. Boleh tak kita kecilkan? Kalau 26
Boleh tak kita bahagikan dengan 5? Tidak boleh ya, tak dapat kita kecilkan. Begitu juga dengan 5. Okey. Jadi bermaksud kita tak dapat buat perubahan pada 26 dan 5 ni. Jadi kita tengok pula 7 dan 21. Kalau kita lihat 7 dan 21, 21 ada dalam sifir 7. Bermaksud kita boleh bahagikan 21 dengan 7. Jadi bermaksud di sini 7 kita bahagikan dengan 7. Hasilnya adalah 1. 27 bahagikan dengan 7. Jawapannya adalah 3. Okey, jadi maksudnya pecahan kita sudah dikecilkan. Jadi sekarang pecahan baru kita ialah 26 per 1. Darabkan dengan, okey, tadi kita dah kecilkan tadi 21. 21 dah tak ada dah. Sekarang sudah menjadi 3. Sebab kita dah kecilkan. Jadi 3 per 5. Okey, sekarang barulah kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi 26 darabkan dengan 3. 1 darabkan dengan 5. Okey, jadi 26 darab 3, 6 darab 3, 18, 2 darab 3, 6, tambah 1, 7. 7. Kemudian, per 1 darab 5 adalah 5. Jadi jawapan kita dalam bentuk pecahan tidak wajar. Jadi, seperti biasa, apabila pecahan tidak wajar, maka kita akan permudahkan. Jadi 78 bahagikan dengan 5. Jadi saya akan pakai sulamsur ya. Jadi saya akan pakai sulamsur. Jadi 5 darab berapa bersamaan dengan 7? Jadi tak ada. Yang paling hampir ialah 5 darab 1. 1 darab 5 jawapannya 5. 7 tolak 2 baki 2. Okey, untuk sulamsur, biasanya kalau penulisan panjang, 8 ni kita akan bawa turun kan? Kita akan bawa turun, jadi bawa turun sebelah 2, maka dia akan jadi 28. Jadi untuk kaedah sulamsur, bahagi menggunakan sulamsur, baki 2 tadi kita akan naik atas. Itu cara sulamsur ya. Jadi 2 kita naikkan ke atas sebelah 8, maka dia sekarang menjadi 28. Okey, dia sudah menjadi 28. Jadi nombor apa yang darab untuk memberi hasil hampir atau sama dengan 28? Untuk sama 28 tak ada dalam sifir 5. Jadi yang hampir ialah 5 darab 5. Jadi 5 darab 5 adalah 25. Jadi kita tolakkan 8 tolak 5 baki 3. 2 tolak 2 baki sifar. Jadi inilah baki kita. Ini baki kita bukan 2. Sebab 2 tadi kita dah bawa naik ke atas. Jadi ini adalah baki kita. Jadi nombor bulat kita ialah 15. Jadi nombor bulat kita ialah 15. Maka jawapan kita adalah 15. Penyebut kita tadi 5. Okey, jadi di sini juga penyebut mesti bernilai 5. Jadi baki kita adalah pengangka. Ini adalah pengangka. Okey, jadi 3 di sini. Jadi 3 per 5. Jadi 3 per 5, kalau hanya 3 hanya boleh dibahagi dengan 3, tapi 5 tidak boleh bahagi dengan 3. Okey, jadi bermaksud inilah jawapan kita yang terakhir. Maka jawapan kita ialah 15, 3 per 5. Okey, itu dia. Contoh yang ketiga. 8 5 per 6 darabkan dengan 3 1 per 9. Okey. Bagi tahu saya bagaimana caranya untuk kita menyelesaikannya. Jadi langkah pertama, tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Jadi 8 5 per 6. Jadi 6 darab 8, 48. 48 tambahkan dengan 5, maka ia akan memberi hasil 53. 53. Okey, 53 per 6.
Okey. Untuk pecahan yang kedua iaitu 31/9, tukarkan kepada pecahan tidak wajar 31/9. 9 darab 3, 27. 27 tambah 1, maka dia adalah 28/9. Jadi, ini adalah pecahan-pecahan baru kita. Jadi, kita akan selesaikan salin semula 53/6 darabkan dengan 28/9. Okey. Okey, kemudian barulah kita lihat secara bersilang 53 dan 9. Ada tak 53 dalam sifir 9? Cuba lihat balik dalam sifir. Kalau sebaiknya hafal ya. Kalau tidak boleh hafal, awak tengok dalam jadual sifir. Ada tak 53? Boleh tak 53 dibahagi dengan 9? Okey. Dalam sifir 9 ada tak jawapan 9 darab berapa 53? Okey, tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi 28 dengan 6. 28/6 adalah nombor genap. Nombor genap. Kalau nombor genap, okey, nombor genap. Jadi bermaksud dia boleh dibahagi dengan 2. Selain daripada itu, boleh tak dia dibahagi dengan 3? 6 boleh dibahagi 3, tapi 28 boleh tak dibahagi dengan 3? 28 tidak boleh dibahagi dengan 3. Okey. Jadi, kita akan bahagikan dengan 2. Jadi, 6 bahagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 28 bahagikan dengan 2. Okey, hasilnya ialah 14. Jadi, pecahan baru kita ialah 53/3. Darabkan dengan 14/9. Okey, kemudian barulah kita akan darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi 53 kita akan darabkan dengan 14/3 darabkan dengan 9. Okey, jadi 53 darab 14. Berapa 53 darab 14? Cari hasil darab. 53 darab dengan 14. Okey, 4 darab 3, 12. 4 darab 5, 20, 21. 1 darab 3, 3. 1 darab 5, 5. Okey, maka hasil darabnya adalah 57. 742 per 3 darab 9, 27. Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah pecahan tidak wajar, maka kita akan membahagi. Jadi 742 kita akan bahagikan dengan 27. Maka kita akan pakai sifir 27. Jadi awak buatlah sifir 27. Jadi 27 darab 1 sama dengan 27. 27 darab 2 sama dengan 54. Okey. Jadi kita nak mencari sekarang ni, kita nak cari 74. Kita nak bahagikan 27 darab berapa sama berhampiran dengan 74. Jadi 27 darabkan dengan 3. Jadi 54 ni kita akan tambah lagi 27. Jadi 21, 81. Okey, dah berlebih dah ni. Dia dah lebih. Jadi bermaksud kita akan pakai 54. Jadi 27 darabkan dengan 2, hasilnya adalah 54. Okey, tolakkan. 4 tolak 4, sifar. 7 tolak 5, 2. Jadi baki 20. Jadi sama seperti tadi, kita akan pakai sulam sur. Jadi 20 ni akan naik atas. Jadi nombor baru kita adalah 202. Jadi kita teruskan kita punya jadual sifir ni. Jadi 27. Okey, darabkan dengan 4. Hasilnya ialah 8,
108. Okey, 108. Kemudian 27 darabkan dengan 5. Berapa ni? 7 darab 5, 35. 10, 13 135. Masih jauh lagi. 27 darabkan dengan 6. 42. 162. Jadi 27 darabkan dengan 7. Darabkan dengan 7. 9. 189. 27 darabkan dengan 8. Okey, darabkan dengan 8. 56. 21. 216 dah lebih. Jadi bermaksud nombor yang paling hampir adalah 189. Jadi 27 darabkan dengan 7. Jadi 27 darab 7, 189. Jadi kita akan tolakkan. Tolakkan 2 tolak 9 tak boleh. Minta sebelah pun sifar. Jadi minta daripada 2 baki 1. Di sini akan jadi 10. 2 minta dari 10. Jadi akan jadi baki 9. Okey, ini akan jadi 12. Jadi 12 tolak 9. Berapa? Berapa tu? Tinggal 3. Baki 3. Jadi 9 tolak 8 baki 1. Jadi inilah baki kita, iaitu yang akan menjadi dia akan jadi pengangka. Dia akan jadi pengangka. Jadi nombor bulat kita ialah 27. Maka jawapan kita ialah 27 pengangka 13. Jadi 13 per penyebut tadi 27, maka di sini pun akan jadi 27. Okey. Jadi 27 13 per 27. Okey. Itu saja jawapannya sampai situ 27 13 per 27. Okey, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 2/1/3 kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar, iaitu 2/1/3. Jadi 2 darab 3, 6. 6 tambah 1 ialah 7. Jadi 7/3. Jadi 1/4/7. 1/4/7 kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. 7 darab 1, 7. 7 tambah 4, 11. Jadi 11/7. Jadi ini pecahan baru kita. Jadi kita salin semula. 7/3 darabkan dengan 11/7. Kalau kita tengok sini, secara bersilang 7 dengan 7. Jadi boleh dibagi dengan 7. Jadi 7 bahagi 7. Okey, bahagi 7 sama dengan 1. 7 pun bahagi dengan 7. Nilainya adalah 1. 11 dengan 3 tidak boleh dikecilkan. Jadi nombor baru kita ialah 1/3 darabkan dengan 11/1. Jadi pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. 1 darab 11, 11. 3 darab 1, 3. Jadi pecahan tak wajar Jadi kita akan bahagikan 11 bahagi dengan 3. Jadi 3 darab berapa? Hampir dengan 11. Yang hampir adalah 9, iaitu 3 darab 3. Jadi 3 darab 3, 9. Tolakkan, bakinya adalah 2. Jadi jawapan kita adalah, nombor bulat kita adalah 3. Ini nombor bulat Nombor bulat, penyebut kita adalah 3. Jadi baki kita ini adalah pengangka.
Okey, pengangka. Jadi jawapannya ialah 3, 2 per 3. Jadi, setakat itu saja. Mudah-mudahan saya harap ya awak faham bagaimana caranya untuk kita mendarab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.